Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya ialah Nur Anis binti Aziz, pemegang nombor matrik D2020109264. Dalam video ini, saya akan menerangkan topik saya iaitu tentang permintaan. Permintaan. Apa itu permintaan? Ahli ekonomi menggunakan istilah permintaan untuk merujuk kepada berapa banyak pembeli yang bersedia dan sanggup membeli dalam jangka masa tertentu dan perkara lain dalam masa yang sama. Permintaan juga dibuat berdasarkan pada keperluan dan kehendak pengguna dan berdasarkan kemampuan untuk membayar. Kuantiti yang diminta dalam permintaan terbalik dengan harganya. Sebagai contohnya, apabila berlaku kenaikan harga, kuantiti yang diminta menurun, manakala apabila harga menurun, kuantiti yang diminta akan meningkat. Seterusnya ialah undang-undang permintaan. Undang-undang permintaan adalah prinsip dasar dalam ekonomi yang menegaskan bahawa dengan anggapan semua hal itu tetap, kenaikan harga barang akan memiliki kenaikan langsung yang sama dalam permintaannya. Hukum permintaan menggambarkan tingkah laku pengguna ketika harga barang naik atau turun. Sebagai contohnya, kenaikan harga petrol akan membuatkan pengguna mengehadkan penggunaannya. Seterusnya ialah jadual permintaan. Jadual permintaan ialah jadual yang menunjukkan kuantiti yang diminta pada setiap harga. Sebagai contohnya, jadual permintaan yang dipaparkan menunjukkan kuantiti petrol yang diminta pada setiap harga. Keluk permintaan. Keluk permintaan ini ialah gambaran grafik jadual permintaan. Keluk ini menunjukkan hubungan antara harga dan kuantiti yang diminta. Keluk permintaan akan melereng ke bawah. Graf yang dipaparkan ialah contoh keluk permintaan untuk petrol. Jadual permintaan sebelumnya menunjukkan bahawa seiring kenaikan harga, kuantiti diminta menurun dan sebaliknya. Titik-titik ini kemudian dapat diplot dan garis D yang menghubungkan titik itu dikenali sebagai keluk permintaan. Peralihan keluk permintaan. Peralihan keluk permintaan terbahagi kepada dua iaitu peningkatan dalam permintaan dan penurunan dalam permintaan. Jika berlaku sebarang perubahan yang meningkatkan kuantiti yang diminta dengan harga tertentu, keluk permintaan akan beralih ke kanan. Manakala jika berlaku sebarang perubahan yang menurunkan kuantiti harga yang diminta, keluk permintaan akan beralih ke kiri. Yang terakhir ialah pemboleh ubah yang boleh mengubah keluk permintaan. Terdapat 5 pemboleh ubah yang boleh berubah pada keluk permintaan. Yang pertama ialah citarasa. Jika berlaku perubahan citarasa, permintaan juga akan berubah sama ada menurun atau meningkat. Seterusnya, bilangan pengguna. Jika bilangan pengguna meningkat, permintaan pasaran juga akan meningkat, menyebabkan permintaan produk juga meningkat. Pendapatan juga boleh mengubah keluk permintaan. Barang biasa berkait positif dengan pendapatan kerana permintaan meningkat ketika pendapatan meningkat seperti kasut dan beg. Barang rendah seperti kereta terpakai berkait negatif dengan pendapatan kerana permintaannya menurun apabila pendapatan meningkat. Pemboleh ubah yang seterusnya ialah harga barang berkaitan. Harga barang berkaitan terbahagi kepada dua iaitu pengganti. Pengganti adalah barang atau perkhidmatan yang digunakan sebagai ganti barang atau perkhidmatan lain, di mana ia berkait positif dengan perubahan harga barang berkaitan seperti air Coca-Cola dan Pepsi. Harga Coca-Cola yang lebih rendah akan menurunkan permintaan Pepsi. Pelengkap bermaksud bahawa barang tersebut sering digunakan bersama. Kerana penggunaan satu barang cenderung meningkatkan penggunaan barang yang lain. Ia pula berkait negatif dengan perubahan harga barang berkaitan, seperti mesin pencetak dan dakwat pencetak. Ini kerana apabila harga mesin pencetak meningkat kerana kuantiti yang diminta jatuh, permintaan dakwat pencetak juga akan menurun. Yang terakhir ialah ekspektasi. Harga masa depan. Sekiranya pengguna menjangkakan bahawa harga barang akan dinaikkan pada masa akan datang, mereka lebih rela mengalahkan kenaikan dengan membeli lebih awal. Ini menyebabkan peningkatan permintaan semasa. Pendapatan masa depan. Sekiranya pengguna menjangkakan permintaan meningkat dalam masa depan, mereka cenderung meningkatkan penggunaan semasa mereka. Ini menyebabkan peningkatan permintaan semasa meningkat. Setakat itu sahaja perkongsian saya tentang subtopik permintaan. Saya akhiri perkongsian saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.